Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke live pagi ini bersama dengan Ustaz Nazri, Tadabbur Surah Al-Kahfi. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jelas nanti. Okey, Alhamdulillah. Okay, kita tunggu Ustaz masuk sebentar ya. Ustaz dah ada belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Umi. Ya, Dari jauh kita berkeliaran. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita, mudah-mudahan tak Hmm. putuslah kan sebab kita dah ada daripada sesi pertama sampai ke sesi ketujuh. Kelas yang clash kan seronok rasanya. Saya? Malam tadi tu hai. Oh, yang Malam tadi tu? TV seronok, Ustaz Moen seronok. Alhamdulillah. Kita masih lagi dalam lingkungan majlis ilmu walaupun PKP apa semua jangan kan alasan lah kita jangan beralasan lah, tak ada alasan kita kan. Depan mata je. Mudah-mudahan Tuhan beri kekuatan. Ya, istighfar kata nak istiqamah tu kena minta la haul wala quwwata illa billah ya Kak Umi. Ya, alhamdulillah. Tak masuk lagi kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah masuk ya Ustaz? Sekarang 10 dah. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Malam tadi alhamdulillah lah kupasan berkenaan dengan soal kahfi kita dan memang kita dah tadabbur kan. Jadinya input-input tu sebagai input tambahan lah untuk kita Ustaz ya. Alhamdulillah. Itulah surah kahfi ni sebenarnya kan masa depan, surah masa depan. Kita asyik duk pergi ke belakang balik, ke belakang. Tak ada kesudahan dia. Alhamdulillah direzekikan Allah kita dapat tadabbur dan memahamilah. Orang kata kan setakat baca je kan Ustaz kan? Dah rasa kita boleh start aku Ustaz sebab dah ramai dah 28 orang Ustaz ya? Oh boleh. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua jemaah di atas kehadiran pagi ini. Alhamdulillah kita sudah pun sampai ke fasa yang kedua untuk Ustaz ya hari ini. Ayat ke-27 Ustaz ya. Fasa yang pertama berkenaan dengan soalan kaum Quraisy pada Rasulullah SAW berkenaan dengan pemuda yang tidur di gua kan. Lepas tu yang ketiga, soalan yang kedua pula berkenaan dengan perjalanan daripada timur dan barat Ustaz ya. Betul. Ustaz akan kupaskan pasal kedua pula sebab kita ada 3 pasal berkenaan dengan soalan daripada kaum Quraisy pada Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul pada turunnya surah ini pada ayat pertama tu lah alhamdulillah tu, perkataan alhamdulillah tu di awal kita punya sesi tu Ustaz dah ulaskan. Sekiranya kawan sahabat-sahabat yang dapatkan detail berkenaan dengan sesi pertama tu kita ada rakaman di grup Telegramnya boleh dapatkan di situ. Yang tu Kak Syida serahkan masih pada Ustaz. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27.
bermula ayat 27 hingga ayat 31, 27 hingga 31 adalah komentar Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Ashabul Kahfi. Daripada 27 hingga 31 adalah komen Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Ashabul Kahfi. Kadang kita bila kita bercerita atau kita baca cerita, penulis cerita tu biasanya akan serahkan kepada pendengar ataupun pembaca apa moral yang kita boleh dapat daripada cerita tu. Kan, cerita sang kancil dan kura-kura. Apa moral dia? Pembawa cerita tu tak pernah pun bagi tahu pada kita kenapa dia bawa cerita tu. Apa objektif cerita tu. Tapi kali ini dalam suratul Kahf, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita membuat khulasah ataupun kesimpulan sendiri. Melainkan Allah datangkan refleksi selepas cerita tu dibawa. Jadi kalau kita baca ayat 27 hingga 31 ini, dia sedikit sebanyak similar dengan cerita yang kita baru saja lalui. Nak tengok bagaimana Allah datangkan bentuk-bentuk persamaan itu sehingga kita rasa, wow, kenapa aku tak pernah jumpa benda ni? Saya kali pertama dapat tahu dengan benda ni termenung panjang sebab Allah boleh datangkan 2-3 ayat berbeza tapi membawa maksud yang sama. Tanpa kita sedar pun, walaupun kita baca 2-3 kali, tak perasan pun bahawa mesej yang disampaikan tu sama tapi dalam bentuk perkataan dan susunan yang berbeza. Ayat 27. Allah datangkan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa la tajida min dunihi multahada. Katakanlah dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada siapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya dan engkau tidak sekali-kali akan dapat tempat perlindungan selain daripadanya. Pernah dengar tak pernyataan tu sebelum ni? Bacalah kitab yang diturunkan oleh Tuhanmu, yang diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu. Jadi siapa yang dapat mengubah kalimahnya dan engkau tidak sekali-kali akan dapat tempat perlindungan selain daripadanya. Walau tajida min dunihi multahada. Selain daripada Quran, perlindungan daripada Quran ataupun perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok ayat pertama surah Kahf ni. Cuba tengok ayat pertama surah Al-Kahfi. Allah sebut alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ada saktah dekat situ. Kemudian qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja, tiada padanya, takkan berlaku padanya bengkok. Qayyima. Dan dia lurus. Dan dia teguh. So ayat 27 sebenarnya menerangkan ayat pertama surah Kahfi. Ayat 27 ini sebenarnya menerangkan ayat pertama surah Kahfi. Dalam ayat pertama Allah kata alhamdulillah. Segala puji dan syukur buat Allah. Dan alhamdulillah ini dia menuntut kepada kita beberapa perkara. Pertamanya ucapan syukur daripada kita. Ucapan puji dan syukur daripada kita. Ucapan saja tidak memadai melainkan perlu ada perbuatan. Bagaimana nak tunjuk yang kita rasa syukur
Allazi anzala ala abdihil kitab. Yang hambanya itu diturunkan kitab. Macam mana kita nak tunjukkan, nak express rasa syukur kita? Maka Allah bawakan ayat 27. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Kalau kita nak Bacalah Quran ataupun wahyu yang telah diturunkan kepada hamba-Ku. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. So ayat pertama Allah suruh bersyukur. Alhamdulillah. Ayat 27 adalah kita punya action. Apa yang kita perlu buat. Watsluma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ayat pertama Allah sebut dua sifat Quran itu. Walam yaj'allahu iwaja dan qayyima. Tidak bengkok dan dia teguh. Tidak bengkok dan dia teguh. Ayat ini Allah elaborate pula. Tak bengkok tu dari sudut macam mana? Ya. Tak bengkok itu dari sudut fizikal Quran itu tak mungkin boleh diubah. Walan tajida la mubaddila li kalimati. Kalimah-kalimahnya takkan bertukar. Huruf-hurufnya takkan boleh berubah. Cuba kita baca Quran depan anak-anak tahfiz. Sedikit kesilapan, tertukar baris, diorang boleh tegur. Sampai ke tahap macam tu. Bawalah pelajar-pelajar daripada 2-3 benua dikumpulkan sekali. Seorang Cina, seorang Nigeria, seorang daripada US, seorang daripada Britain, seorang daripada Rusia, yang setiap satunya hafal Quran. Yang masing-masing tak faham bahasa masing-masing. Tapi cuba suruh mereka baca surah Baqarah. Mereka pasti akan dapat membaca dengan baris ayat perkataan yang sama. La mubaddila li kalimati. Itu maksud lam yaj'al lahu iwaja. Dia tidak bengkok. Tidak bengkok dari sudut macam mana? Kalimahnya pun tidak berubah. Hurufnya pun tidak berubah. La mubaddila li kalimatihi wala tajida min dunihi multahada. So qayyima pada ayat pertama itu yang teguh, kukuh itu, apa tujuannya? Supaya kita boleh berlindung dengannya. Engkau tidak sekali-kali akan dapat tempat perlindungan. Walang tajida min dunihi multahada. Multahada kata Quraisy Shihab dalam tafsir tafsir Misbah. Dia kata multahada diambil daripada kata lahada. Lahat apa lahat? Liang lahat. Iaitu condong ke samping. Melencong ke samping ataupun condong kepada sesuatu. Sebab tu kubur dinamakan lahat kerana ia adalah tempat yang yang dikosongkan di sisi kubur tu. Dalam arti kata lain, tanah digali ke bawah lalu dibuat liang di tepi, di samping, dan di sanalah mayat diletakkan. Jadi multahada ada huruf ta dekat situ. Ya. Multahadan bermaksud kesungguhan. Maka multahada pada ini bererti tempat yang melencong di samping yang digunakan untuk menghindar dari apa yang tidak disenangi atau bahaya. Itu maksud asal. Tempat kita berlindung. Tempat yang Allah sediakan untuk kita berlindung. Walang tajida min dunihi multahada. Engkau tidak sekali-kali akan dapat tempat perlindungan. Okey. Kenapa Allah guna perkataan utslu? Kenapa tidak waqra? Atlu. Qara'a baca.
Utslu juga baca. Jadi apa beza dia? Qara'a dengan utslu. Iqra dan utlu. Okey. Kan Ya. boleh je disebut waqra'u ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan. Ya. Qara'a adalah semata-mata baca. Oh. Qara'a maksudnya baca. Baca atau bacaan. Utslu dia mengandungi 3 makna. Utslu dia mengandungi 3 makna. Pertama, baca dengan kuat. Oh. Baca dengan kuat utslu. Yang kedua, dengan kata akar tala. Tala ni apa? Ikut. Talali mengikuti, mengiringi, mengikuti. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Itu dalam surah Asy-Syams. Demi matahari dan demi cahaya yang bersinar, wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengikutinya, mengikut matahari. So, tadi maksud pertama baca, maksud kedua kena ikut. Daripada perkataan tala itu akan terbit perkataan tilawah. Tilawatul Quran, tilawah. Tilawah ni dia baca ikut satu huruf ke satu huruf ke satu huruf. Dan ikut tu pula, ikut cara bacaan dan ikut panduan di dalamnya. Ikut cara bacaan dan ikut panduan. So, watslu bermaksud baca, bukan sekadar baca, tapi kena ikut apa yang dibaca. Dan watslu maksud yang ketiga adalah sebarkan. Sebarkan, sampaikan. So, ayat pertama surah ini, bila kita mulakan dengan Alhamdulillah, dia mengandungi pelan bertindak. Pertama kena baca, yang kedua kena ikut. So, baca tu bukan sekadar baca, tapi baca sampai faham supaya kita boleh ikut. Tanpa kefahaman, kita takkan boleh ikut. Dan bila kita ikut, kita sendiri kena buat dan ikut, maka kita akan menikmatinya. Barulah kita sampaikan pada orang lain. So, baca, ikut dan sebarkan, sampaikan. Itu terkandung dalam kalimah utslu. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ayat 28. Tadi Allah suruh apa hubungan kita dengan Quran. Ayat seterusnya adalah sikap kita dengan orang. Sikap kita dengan masyarakat. Sikap kita dengan orang lain. Allah arahkan wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu, dan bersabarlah, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yada'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa, sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashyi, pada pagi hari dan pada malam hari. Asyi, isyak, petang pun boleh, malam pun boleh. Wal asyi yuriduna wajhah, semata-mata mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melalui satu kisah pemuda-pemuda yang melarikan diri ke gua, minta perlindungan dari Allah. Minta perlindungan dari Allah.
Dan sekarang arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang supaya bersabar mendekatkan diri terhadap orang yang mengharap wajah Allah, yuriduna wajhah. Kenapa macam tu? Kenapa Nabi disuruh bersabar? Sepatutnya arahannya adalah bersabar dengan kaum musyrik, kan? Ya. So, okey. Dia adalah kerana pemuka-pemuka musyrikin tak hadir sewaktu Nabi menyampaikan wahyu. Antara alasan mereka adalah mereka enggan untuk duduk bersama-sama dengan orang-orang miskin. Orang miskin dalam kalangan kaum muslimin. Oh. So orang-orang kafir Quraisy ni, mereka ni orang have-have. Ketua-ketua kabilah, kan? Setaraf dengan menteri-menteri. Manalah nak duduk dengan orang-orang susah ni? Abu Hurairah, kan? Orang-orang sufah yang tak ada rumah, gelandangan. Bukan di level untuk duduk sama-sama dengar dengan Nabi. So, kerana itu nasihat yang lalu, wahai Nabi, peliharalah persahabatan dan persaudaraanmu dengan umatmu semua, termasuk fakir miskin, dan bersabarlah melaksanakan tuntutan wahyu bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah yang selalu menyeru Tuhannya, didorong oleh ketaatan dan kesyukuran kepadanya di waktu pagi dan senja, yakni sepanjang waktu, dengan mengharap keredaannya walau mereka miskin, tidak memiliki sesuatu, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. So jangan kerana orang tu miskin maka kita rasa unsignificant. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Kadang kita nak berkawan ni kita pilih. Dia ni sama level tak dengan aku? Sekufu tak? Kadang cara kita berborak dan berbicara dengan orang pun selektif. Lalu panduan daripada Allah untuk kita bersabar. Betul mungkin level of understanding dia tak sampai, tak sama macam kita. Kadang dalam kelas, kan? Dalam kelas terutamanya kelas-kelas pengajian macam ni, ada yang latar belakangnya pendidikan agama. Dulu pernah sekolah agama. Ada yang langsung kosong, tak tahu apa-apa. Dan kadang bila ustaz menerangkan, lalu ada kawan kita yang bertanya soalan yang kita rasa, takkan dia tak tahu? So, Allah suruh kita bersabar. Sabarkanlah dirimu dengan perangai mereka. Kerana mereka bertanya tu, betul tak tahu. Mereka nakkan, mengharapkan redha Allah. Sebab tu dia tanya, takut tersesat. Kita yang dah tahu ni, tolong bersabar. Itu dari sudut mungkin kita belajar bersama-sama. Kadang dari sudut muamalah. Orang-orang yang baru masuk Islam misal kata, mu'alaf. Yang berlainan bangsa, berlainan adat sebelum ni. So apa pun yang dia buat, tolong bersabar dengan orang-orang yang macam ni. Sebab kenangilah bahawa mereka ini Muslim. Di sini sebenarnya Allah nak highlight tentang priority. Fokus kita dan priority. Disebut juga dalam kisah yang lalu, banyak kali tentang fokus dan priority
kali ini Allah nak kita supaya berlapang dada, terutamanya kepada mereka-mereka yang kita tahu berdoa pada Allah. Kita tak tahu iman dia. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam diri dia. Tapi kita nampak dia pernah berdoa. Dan dia mohon berdoa itu pada Allah. Itu je indikator yang Allah bagi. Yad'una rabbahum. Mungkin kita tak nampak dia berdoa waktu pagi. Tapi malam waktu maghrib kita sama-sama dengan dia dekat surau mungkin. Pernah nampak dia berdoa. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Punyalah Allah nak kita bersangka baik pada orang lain. Anggaplah apa yang dibuat itu memang benar-benar cari redha Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu berpaling matamu daripada mereka. Kenapa berpaling? Turiduna zinatal hayatid dunya. Sebab engkau nak cari kebahagiaan di dunia ataupun hiasan di dunia. Kenapa? Sebab tadi kaum musyrikin kata kami tak selesa lah. This is not our level. So kalau Nabi tinggalkan orang miskin ini, setuju dengan pendapat pemuka-pemuka pembesar Quraisy, Allah kata apa? Turiduna zinatal hayatid dunya. Tuan-tuan, kadang bila kita berdakwah, kita lebih cenderung untuk menangkap jerung-jerung besar. Ni nasihat buat orang yang macam saya kot. Ustaz-ustaz ni, kalau dengan makcik-makcik surau, tak apalah saya sibuk lah. Tapi kalau Nilofa panggil, saya sanggup. Sebab jerung besar. Kalau dapat dia punya follower, influence dia, kan dapat ubah dia tu, wow. Allah kata, wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau berpaling daripada bilis-bilis ni. Turiduna zinatal hayatid dunya. Dan Allah gelar orang-orang yang ada follower, yang pemimpin, pembesar ini, engkau nakkan hiasan dunia ke? Sedangkan Nabi, betul Nabi nakkan hiasan dunia ke? Tak. Nabi tak pernah pun berniat begitu. Tapi Allah nak ingatkan bahawa bila engkau berdakwah, tolong jangan pilih bulu. Anggap semua orang sama rata. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Ini kalau surau kampung, pandai-pandai cari sendirilah. Tapi kalau artis-artis, wow, dia pelayan lebih dari raja. So, ini merupakan panduan yang cukup tuntas selepas Allah bagi tahu tentang baca Quran ini. Seterusnya engkau kena bersabar dengan keadaan dan kondisi manusia. Siapa yang nak turun? Pergi turun, berjumpa dengan orang-orang yang pernah dapat bantuan bersamamu untuk kenalkan pasal akidah, untuk kenalkan pasal agama. Wow. Setakat ni yang saya nampak Abid Liu. Atau mungkin ramai lagi yang Allah tidak pun reveal. Tapi orang yang macam saya, tak pun pergi ke sana. Masih mencipta alasan. So, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Itu satu. Tolong jangan berpaling daripada mereka ni. Semata-mata kau ada kepentingan lain. Jangan tinggalkan prinsipmu. Ada juga dalam bentuk begini. Kita kadang nak minta sponsor. Kan NGO ni minta sponsor daripada Datuk Tan Sri, pergi jumpa dengan orang-orang besar, persatuan kita mungkin nak dapatkan dana. Lalu bila berjumpa dengan dia, tengah berbincang-bincang ni, dia hisap rokok. Dia hisap
dihisap rokok. Dan kita pun kerana kita ada kepentingan, kita tak tegur dia merokok. Sedangkan kita tak selesa, kita tak suka dengan rokok. So sekarang kita nak dahulukan yang mana? Tak selesa kita dengan rokok, dengan benda yang memudaratkan, atau kerana kita ada kepentingan, maka kita diamkan. Kita nak dapatkan sponsor dari dia. Dan bila dia hisap rokok, kita tak berani nak tegur. Itu terkandung dalam wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan belakangkan prinsip, jangan belakangkan syariah semata-mata kerana kita ada kepentingan dunia. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kemudian Allah kata wala tuti', dan jangan kamu sekali-kali taat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Siapa-siapa yang kami tahu lalai hatinya daripada mengingati kami. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, yang kami tahu lalai hati mereka daripada mengingati kami. Wattaba'a hawa, dan dia ikut hawa. Dia ikut kehendak dia. Hawa ni kehendak. Istilah dalam alam Melayu, bahasa Melayu, hawa nafsu. Tapi hawa dan nafsu tu dua benda berbeza. Hawa ni kehendak, nafsu tu diri kita. Kehendak diri. So wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta, dan tingkah laku mereka merosakkan atau membinasakan atau melampau dari kebenaran. Di sini Allah bagi tahu tiga peringkat. Orang yang kita nampak suka buat vandalisme, kerosakan, kan, mengacau orang lain, merompak mungkin, mencuri mungkin, benda-benda yang melampau dibuat, mereka melalui tiga fasa ni. Tiga benda ni, tiga fasa. Fasa terakhir adalah mereka mula membuat kerosakan. Sebelum buat kerosakan, mereka ikut hawa. Bukan ikut panduan Quran, tapi ikut apa yang diri dia nak. I do what I want. Aku buat apa yang aku nak. Ikut hawa. Fasa yang pertama adalah dia tidak berzikir. Zikir dalam arti kata, dia tidak ingat Tuhan. Dia tidak jadikan apa yang berlaku dekat keliling dia sebagai potensi untuk mengingat Allah. Melihat lampu yang hidup dengan adanya tenaga elektrik, merasai kagum bagaimana Allah boleh ilhamkan kepada Thomas Alva Edison yang percubaan ke 10,001 berjaya cipta lampu. Kan, melihat pokok yang tumbuh daripada biji benih tanpa menghubung kaitkan dia dengan akhirat, melihat awan di atas sana yang begitu besar, boleh menjunamkan kapal terbang. Kita lalu awan tu yang ada air pocket tu. Udah besar awan tu, boleh terapung di situ, yang awan pada dasarnya sedang mengandung air. Cuba tadah air hujan, tadah sebaldi, kita boleh angkat ke? Tapi awan yang mengandung air hujan itu tidak pun terus jatuh sekaligus, tapi dia jatuh setitik-setitik.
melihat langit tanpa tiang, satu binaan yang mustahil berlaku. Sebab biasanya kita nak buat atap ini perlu kepada sokongan. Tanpa sokongan, paling kurang, paling minimum, dia berlaku keretakan. Dan Allah kata cuba pandang ke langit. Hal tara min futur, ada nampak retak. Allah tak kata ada nampak rosak, ada nampak retak. So jadikanlah alam dekat keliling kita sebagai potensi untuk mengingat Allah. Masak-masakan, kan nampak beras terbayang petani bersama dengan keringatnya, dengan pancaran matahari. So gabungan tenaga manusia bersama dengan makhluk Allah yang lain untuk menghasilkan beras yang kita sedang cuci. Sangat banyak sebenarnya. Tapi Allah kata apa? Wala tuti', jangan engkau taat, jangan ikut, jangan terpengaruh dengan mereka-mereka yang tak boleh nak kaitkan itu semua dengan Allah. Yang 24 jam hidup di atas asyik cerita politik manjang. Pantang apa saja isu, semua kait dengan politik. Bila masa dia ingat Tuhan ni? Asyik cerita bola je. Wala tuti' man aghfalna an dzikri, man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kita tak tahu apa berlaku dalam hati dia, tapi kita boleh nampak perilaku dia, perbuatan dia, perangai dia. Apa yang terbit daripada mulut dia? Tentang ketuhanan, tentang Nabi SAW atau makhluk lain lebih besar yang disebut. Tim bola dihafal. Kalau dia minat golf, set golf tu dia hafal. Kalau dia minat bersukan, basikal itulah yang digosok hari-hari. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kesan daripada lupa Tuhan, dia mula ikut hawa dia. Sebab jiwa kita ini tak boleh kosong. Jiwa kita tak boleh kosong. Pasti akan terisi. Pasti akan terisi. So bila kosong daripada mengingat Tuhan, Allah akan isi dengan benda lain. Keinginan-keinginan diri. Merasa belum puas. Kan dah beli basikal 20,000 belum puas, nak yang basikal 40,000. Nak tukar tayar, nak tukar rim, nak ada kamera, nak ada bakul, nak ada loceng. Ada basikal sekarang pakai loceng. So wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan untuk dapat basikal 40,000, dia sanggup berhutang 10 tahun, 20 tahun. Perbuatan dia selepas itu, kerana nak ikut hawa nafsu ni, perbuatan dia akan cenderung melakukan perkara yang melampau. Sanggup pinjam bank semata-mata nak hias, nak make up kereta. Makan Maggi pun tak apa. Yang penting hobi tercapai. Bukankah mereka kata, hobi kami mahal. Sedangkan duit tu boleh buat banyak benda. Kenapa Abid Liu tidak korbankan duit yang dia ada untuk memenuhi kehendak hobi dia? Cuba tanya dia ada hobi ke? Dah tentu ada keinginan, ada. Nak bersantai bersama family, ada. Tapi dia abaikan itu semua. Sebab bagi dia, redha Allah tu lebih penting, lebih perlu. Yuriduna wajhah. Redha Allah tu lebih perlu dan lebih penting. Dan ini yang dibawa oleh Ashabul Kahfi. Sanggup melarikan diri ke gua, meninggalkan leisure di dunia ini. Mereka anak-anak orang kaya. Sanggup tinggalkan kekayaan
semata-mata nak mengharapkan redha dari Allah. Itu 27. 28 ayat ni berat. Berat sewaktu Nabi terima, berat untuk disampaikan. Kita kalau nak orang join kita punya persatuan, kita akan sebut benda-benda pencapaian yang baik, yang bagus. Jarang sekali kita nyatakan peraturan. Kau kalau masuk persatuan aku, kau tak boleh dah keluar-keluar ni semua ni, tak. Kau tak boleh dah berwhatsapp semua ni. Kita tak sebut peraturan sebab kita nak tarik mereka masuk. Dah masuk baru kita bagi borang. Sila baca terms and condition, peraturan-peraturan. Bayangkan ayat ini Nabi dapat dan Nabi kena sebut depan pembesar-pembesar Quraisy yang sebelum itu Nabi nak kalau mereka terima agama ni. Cakap depan menteri, kita ada proposal cakap depan menteri dan kita bagi tahu tentang apa yang bakal berlaku kalau menteri tak terima. Wow. Selalu kita akan cakap benda yang indah, tapi ayat ini ayat yang sangat menggerunkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Sebab tu Allah mulakan dengan katakan Muhammad, kebenaran itu dari Tuhan. Ini bukan aku buat cerita. Ini Allah yang datang dan perkara ini realiti. Inilah kebenaran. Kebenaran itu, fakta itu datang dari Tuhan. Mir rabbikum, Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Siapa yang nak, maka dia beriman. Wa man syaa falyakfur. Dan siapa yang nak, silakan kufur. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dia seolah-olah macam ada pilihan kan. Siapa yang nak, dia beriman. Siapa tak nak, tak apa. Kan ayat itu seolah-olah nampak macam tu. Seolah-olah macam ada pilihan. So apa maksud faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur? Kalau dia terjemahan adalah siapa yang beriman, hendaklah dia beriman. Siapa yang kufur, biarlah dia mengingkari. So, why bother? Dia nak kufur, biarlah dia. Kenapa perlu ajak lagi? Okey. Saya bawakan satu contoh. Kita dalam satu syarikat, satu company. Dan syarikat berjalan dengan sangat baik. Cumanya kita tak berapa setuju dengan perangai bos. Mungkin dia bagi arahan last minute, mungkin last minute bertukar-tukar, fluctuate, tidak tetap. Kadang kita dah buat sungguh-sungguh, bila bertukar arahan last minute, kita perlu buat kerja lain yang berlainan dengan arahan pertama, akhirnya bazir masa. So kerana tak setuju dengan bos, dan kita sering backbite, cakap belakang dia. Terutamanya waktu lunch hour. Waktu rehat. Sedang seronok mengumpat dia ni. Kan? Sedang seronok mengumpat kat kantin. Bila habis je waktu rehat, tiba-tiba kita nampak daripada meja sebelah, bos yang kita duk umpat ni berdiri dan pergi ke meja kita. Owner syarikat tu, bos kita, pergi, berdiri dan pergi ke meja kita. Rupanya selama ini dia duduk meja sebelah. Kan kerusi macam dekat pizza tu ada dinding. Kita duk ngumpat dia ni, siap sebut nama. Dia kat sebelah makan. Dia bangun, pergi tempat kita. Lalu dia cakap, siapa nak kerja dekat company saya, silakan. Siapa nak berhenti, silakan.
Ayat tu maksudnya apa? Betul dia suruh berhenti ke? Betul Allah suruh kufur ke? Ayat ini adalah ugutan. Faman syaa falyu'min, siapa nak beriman silakan. Faman syaa falyakfur, siapa nak kufur silakan. Ini ayat ugutan. Dan Allah bagi tahu kesan daripada engkau terus memilih kufur. Apa kesannya? Inna, sungguh kami, a'tadna, kami janjikan, lizalimina, kepada orang-orang zalim. Kami sediakan kepada orang-orang zalim, naran, api neraka. Api, ahata bihim, yang meliputi mereka. Ahata bihim suradiquha, yang meliputi mereka. Maksud meliputi ni apa? Atas, bawah, kiri, kanan, semua api. Dalam bilik, dinding tu berapi, atapnya berapi, lantai berapi, keliling semua berapi. Dikelilingi api. Ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu, dan kalau mereka haus. Kalau mereka haus, yughasu bima'in, kami akan hidangkan. Kami akan suap, beri minum. Yughasu, kami akan beri minum bima'in, dengan air. Kalmuhli yashwil wujuh, seperti tembaga yang panasnya tu mencairkan muka. Bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dengan air seperti tembaga yang boleh mencairkan muka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, itu adalah seburuk-buruk hidangan, minuman, wa sa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat untuk bersenang-senang. Ada pilihan, engkau nak beriman silakan, engkau nak kafir silakan. Tapi barang diingat, perlu diingat. Kami akan sediakan tempat yang namanya neraka, yang engkau akan diliputi neraka itu, diliputi api, dan kalau engkau haus, kami akan bagi minuman seperti tembaga yang mencairkan wajah. Belum minum. Kan biasa kalau kita buat facial, kita letak hot water, lalu kita, biasa kalau dulu orang Melayu dia asapkan keris, sekarang kita asapkan muka. Ini facial bentuk macam tu. Tembaga yang cair panas, lalu kita dekatkan muka, baru nak minum, muka dah cair. Bukan kita nak minum, yughasu, disuap. Jangan bimbang, kita dapat layanan first class. Yughasu, disuap. Bima'in kalmuhli yashwil wujuh, bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itu adalah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat untuk bersenang lenang. Kenapa Allah sebut bersenang lenang secara sarkastik? Dulu kau ikut sangat hawa nafsu kau kan? I do what I want. Wattaba'a hawa. Wa kana amruhu furuta, dan dia mula melampau. Tak keterlaluan ke azab yang macam ni? Kalau kita katakan azab itu keterlaluan, kenapa kita tak katakan kepada yang melampau ini, korang ni kenapa buat benda yang keterlaluan? Kerana engkau biasa buat perkara yang melampau, maka Allah datangkan azab yang sebenarnya similar dengan apa yang kau pernah buat. Allah tidak melampau dalam mengazab. Sebab itu nanti boleh jatuh zalim. Allah tidak pernah, na'udzubillah, tidak pernah menzalimi siapa-siapa pun. Melainkan Allah bagi azab itu
setimpal, setara dengan kesalahan yang dia buat. Adakah kita katakan undang-undang sivil negara kita ni, kan kalau mencuri, penjara 10 tahun. So adakah dikatakan penjara 10 tahun tu melampau? Tidak, itu adalah undang-undang yang termaktub, yang tercatat. Hakim hanya mengikut undang-undang tu, mengikut kuasa yang diperturunkan. So Allah menjalankan undang-undang yang telah termaktub. Engkau buat macam ni, seksaannya macam ni. Kau lupa Tuhan, seksaannya macam ni. Kenapa kita lebih cenderung untuk merasa terharu dan merasa terhutang budi kepada makhluk yang buat baik pada kita, sedangkan Allah yang Maha Penyayang setiap masa provide pada kita, kita tak ambil kisah. Malah kita pula beria-ia buat baik kepada orang yang kita rasakan dia boleh bantu kita. Kan anak nak masuk sekolah menengah, sekolah yang baik, mana sekolah yang baik? Mana-mana sekolah yang baik, lalu kita hubungi pengetua sekolah tu, Ustaz free tak hujung minggu ni? Jom kita keluar makan. Kita beria buat baik pada makhluk yang tak boleh beri kebaikan pun pada kita. Kita berusaha. Sebab tu Allah kata, kenapa engkau tak boleh nak ingat pada sang pemberi nikmat, yang nikmat dia beri tu melimpah ruah. Apa yang menghalangmu? Yang menghalang kita adalah keinginan diri kita, hawa kita. Dan biasanya dalam Quran, bila Allah cerita tentang azab, Allah akan datangkan sejurus selepas itu tentang syurga. Lalu ayat 30 adalah tentang syurga. 30 dan 31. 30 dan 31. Kita tengok 30 dulu. Innalladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh bagi orang beriman dan melakukan amal-amal soleh, amal-amal pembaikan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Kami tidak akan menghilangkan orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Okey. Apa beza amal soleh dengan ahsana amal? Amal soleh ni asal perkataan islah. Islah tambah baik. Islah ni tambah baik. Ahsan juga lebih baik. Hasan kan baik, bagus, indah. Amal soleh boleh jadi kita buat improvise. Kita buat improvise. Apa maksud improvise? Semalam kita senyum pada mak bapak. Hari ini bukan sekadar senyum, kita tanya khabar. Itu improvise. Biasanya kita buat begini, kita up sikit. Biasanya kalau kita jawab salam, Waalaikumsalam, tapi kita tambah baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu
improvise, islah, tambah baik. Ahsan dalam bentuk yang the best kita boleh buat. The best kita boleh buat. So bila kita improvise apa yang kita buat, kita akan capai satu standard yang kita mengiranya ini paling baik aku boleh buat. Apa ni? Ahsan ni matlamatnya. Untuk capai matlamat tu dia ada islah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. So, sepanjang kita nak buat islah diri kita ni, mungkin ada kesilapan dan kesalahan yang kita buat. Dan Allah kata kami tak akan menghilangkan sedikit pun pahala kebaikan yang engkau buat. So, kita nak tambah baik ni. Okay. Kemudian ulaika lahum, mereka-mereka ni yang berusaha untuk tambah baik. Tambah baik tentang apa ni? Ingat Tuhan. Tidak sangat nak ikut apa yang kita nak. Tahan diri kita. Bersabar. Dunia ini bukan menjadi keutamaan. Bukan jadi prioriti. Lalu ulaika lahum. Mereka semua memiliki. Ulaika lahum adalah lamul milk. Mereka semua memiliki Jannatu Adnin. Jannah apa? Syurga. Syurga Adnin. Adnin ni tempat menetap. Kenapa disebut Jannah? Asal kata jin, jan. Jan ni benda yang tak nampak. Benda yang tak terlihat, benda yang tak nampak. So jin itu memang tak nampak. Janin juga tak nampak. Dan jannah membawa maksud tanah dia tu tak nampak saking hijaunya. Itu jannah. Kita masuk kebun masih nampak tanah. Tapi kebun yang ini tak nampak tanah tu. Jannatu adnin, syurga tempat menetap adnin, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Macam mana bentuk mengalir di bawahnya sungai-sungai? Puan-puan bayangkan kalau puan-puan ada rumah di puncak bukit. Yang di bawah bukit tu puan-puan boleh nampak sungai-sungai yang mengalir. Wow. Itu nilai hartanah kat situ tu juta kalau ada. Kalau kita memiliki hartanah yang macam tu di dunia. Itu antara pemandangan-pemandangan indah. Jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir. Wow. Mereka dihiaskan. Yuhallawna fiha, dihias. Min asawir. Daripada, dihias dengan gelang-gelang. Min asawira min zahab, gelang-gelang emas. Okay, mereka dihias dengan gelang-gelang emas. Asawir ni adalah jamak super plural. Jamak mubalaghah, dalam bentuk mubalaghah. Dia bukan bermaksud sejenis gelang tapi banyak, tak. Multiple choices of gelang. Macam kita pergi Habib, yang itu cantik, yang ini pun cantik. Oh, hujung sana pun cantik. Oh, ini lipan bara. Oh, yang ini jenis Panadol. Ni ketupat separuh masak. Tu. Jenis-jenis gelang, multiple choices of gelang. Mereka dihiasi dengan gelang-gelang daripada emas, min zahab. Wa yalbasuna, dan mereka memakai
Thiyaba, pakaian, khudra, hijau. Min sundusi wa istabrak, daripada sundus, sutera nipis, wa istabrak, sutera tebal. So dia ada pakaian dalam dan dia ada outer garment, pakaian luar. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka duduk di dalam syurga itu di atas singgasana. Ara'ik adalah kerusi yang ada armrest. Kerusi tempat rehat yang ada armrest, singgasana. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Itulah sebaik-baik balasan dan semolek-molek tempat berehat. Dua-dua Allah sebut guna murtafaqa, ayat 29 pun murtafaqa, ayat 31 pun murtafaqa. Tempat berehat yang paling baik. Okey, ada pendetailan yang Allah sebut tentang nikmat syurga ini. Pertama, hiasan tu Allah tak kata hiasan tu kamu memakai hiasan. Tapi Allah kata yuhallauna, dipakaikan atau dihiaskan. Tapi baju, yalbasun, kamu pakai baju. Apa beza? Apa maksud? Gelang-gelang tu dihias, kita dihias dengan gelang-gelang, baju kita pakai sendiri. Ini kan cara orang kaya. Kalau kita belum dapat menggambarkan, itu maksudnya kita belum cukup kaya. Orang-orang kaya ni tuan-tuan, kalau nak pergi dinner, dia daripada rumah, dia akan pakai baju. Tak pun dia bawa baju, dia pergi butik. Pergi butik, dia pakai baju di butik. Baju dia pakai sendiri. Kemudian segala crown, segala bintang-bintang ke pingat ke apa tali pinggang, orang lain pakaikan. Butler dia pakaikan. Cufflink dia tak pakai sendiri. Itu ada butler yang tolong pakaikan. Kemudian nak pakai apa rantai ke gelang-gelang ni semua, ada pelayan-pelayan yang tolong bawa. Ni sesuai cik, yang ni kot yang sesuai. Tolong pakai, dia yang kenakan. Kita tak perlu susah-susah. Itu cara orang kaya-kaya. Dan itu cara orang kayangan di syurga pakai. So, aksesoris ada ada penasihat yang tolong pakaikan. Ada pembantu yang tolong pakaikan. Tapi baju pakai sendiri. Kalau baju orang lain pakaikan, itu namanya stroke. Stroke tahap 4. Itu baju orang pakaikan. So, baju kita boleh pakai sendiri. Tapi untuk perhiasan sengit tak sengit, betul tak betul, tu ada pembantu yang tolong pakaikan. Okey, apa beza dengan keadaan di neraka tadi? Di neraka, Allah sebut tentang engkau nak minum ya. Minuman itu akan mencacatkan wajahmu. Tapi kenapa di syurga tak sebut pasal minum-minum, pasal makan-makan? Kenapa di syurga disebut tentang ada sungai-sungai, ada pakaian, ada perhiasan, dan sebaliknya kenapa di neraka disebut tentang minum dan keadaan bilik tu? Kalau kita baca siapa tokoh psikologi ni? Sigmund Freud. Sigmund Freud kan, yang dia kata tentang teori
keperluan manusia. Yang paling atas adalah makanan, kemudian keselesaan, kemudian kesempurnaan. Macam tu, macam mana entah? Makanan, dia paling atas, paling bawah makanan, kemudian naik sikit dia ada keselesaan, mungkin tempat tinggal, kemudian atas sekali kesempurnaan. Di neraka, nak survive minum pun sukar. So jangan cerita pasal baju, pasal perhiasan. Tapi di syurga, untuk pakai aksesori pun ada pembantu. Setakat nak makan, top chef Allah datangkan. Wow, dahsyat. So, Ashabul Kahfi adalah cerita pemuda-pemuda yang meninggalkan dunia. Dan selalunya orang-orang yang gagal untuk mengingat Allah ini adalah mereka yang duk kejar dunia. Lalu balasan bagi orang-orang yang kufur ini, yang duk kejar dunia, tak nak ingat Tuhan, balasannya adalah engkau nak minum pun nanti susah. Jangan kata kenyang, nak minum pun susah. Tapi bagi mereka yang mendahulukan Tuhan berbanding keinginan diri, Allah akan layan dengan layanan yang paling tinggi. Wallahu a'lam. Ustaz, maknanya kan layanan syurga yang Allah gambarkan pada ayat 31 ni, di atas pelajaran kita daripada pemuda Ashabul Kahfi ni, mereka meninggalkan kepentingan dunia, sedangkan mereka ini daripada golongan hartawan kan, bangsawan. Tapi di atas nama tauhid, mereka melarikan diri ke gua untuk agama Allah. Dan Allah balas atas mereka tinggalkan tu dengan syurga yang pada ayat 31 ni, Ustaz, ya? Allah cuma kata innal ladzina amanu. Tidaklah spesifik kepada mereka. Okay. Cuma Allah sudah pun bagi tahu pada ayat yang ke 30. tak, ayat yang ke 13. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang terbukti beriman dengan Tuhan mereka. Lalu ayat 31 Allah kata ayat 30 innalladzina amanu. So syurga dekat sini balasan kepada orang beriman. Pemuda tu orang beriman. Ya. So mana-mana orang beriman akan terlibat dengan dimasukkan ke dalam syurga yang semacam ini. Maknanya ibrah dekat situ lah pada Pemuda Al-Kahfi tu. Allah relatekan dengan maknanya siapa-siapa buat kebaikan, kebajikan, ahsan amala ke, amal soleh ke, ganjaran dia sama juga dengan pemuda-pemuda Al-Kahfi tu. Ya. Kita kena faham kat situ benda ni. Bila baca ni, sampai kat ayat ni kita kena faham lah sebenarnya Allah ingat pada diri kita sendiri. Walaupun dalam surah ni berkisah kepada Pemuda Al-Kahfi, tapi yang membaca tu sebenarnya kena faham diri sendiri sebenarnya kan. Surga ke nerakanya pada dia sebenarnya. Okay, Ustaz. Okey, ada apa-apa soalan? Kita sampai 11.30 kan? Ya Ustaz, 11.30 Ustaz. Sahabat-sahabat, jika ada persoalan berkenaan dengan ayat daripada 27 hingga ke 31 hari ini Ustaz tadabbur, silakanlah ya. Kalau tak nanti saya sambung yang kisah pemilik dua kebun. Dapat sekerat pun jadi ya. Itulah. Kalau ada, kita akan teruskanlah. Ustaz sebelum tak sambung kan, Kak Syudah macam
trigger pada ayat pada ayat dua ayat yang ayat yang sama tu kan, perkataan yang sama, murtafaqah pada ayat ayat 29 dan juga ayat murtafaqah pada ayat 31 tu kan. Dia sama tapi berbeza yang menerima bersenang lenang tu kan. Apa bezanya Ustaz? Kalau kita biasa nak baca ni macam tak boleh nak beza sangat. Murtafaqah juga di atas dan bawah tu kan. Boleh ada perbezaan tak kalau macam bila kita belajar ni kan, ada tak perbezaan pada ayat tu, perkataan tu? Okey, bezanya macam ni. Pernah tengok filem Piramli kan? Lalu. Filem Piramli? Ya. Kan waktu dia pergi rumah staff dia yang sakit. Ini filem apa? Anak Bapak kot. Anak Bapak ke filem apa? Ada 3 kot. Yang bila dia jumpa dengan owner rumah tu, Dia nak kat anak orang rumah tu. dia nak kat anak orang rumah tu. Yang Ada orang 3. rumah tu kata baik kan dia tu baik Anak ada bapak, makna. anak bapak. Anak bapak So, Ustaz. murtafaqah yang pertama tu adalah perkataan sarkastik, sindiran, sinis. Sebab dulu dia nak cari senang dia je hidup dekat dunia. Bagi dia dengan hidup tanpa peraturan itulah yang mudah. Apa yang dia nak, dia buat. Kan senang macam tu. Allah suruh solat 5 kali sehari semalam. 5 waktu sehari semalam. Dia kata dia tak nak. Dan bagi dia itulah mudah. Mengharap pada makhluk lain kan. Sanggup rasuah. Bagi dia itu yang paling mudah. Yang kes kartel daging, makis. Staf dia kena angkut SPRM. Menerima habuan 1,000 hingga 3,000 ringgit. Satu kontena. Satu kontena 1,000 ringgit. Kalau satu hari dia lepaskan 30 kontena, 30,000. Satu hari. Wow. Itu dia ikut hawa lah tu. Akhirnya furuta. Merosakkan bukan sahaja diri dia, tapi seluruh rakyat Malaysia. Wow. So, Allah punya jawapan, engkau nak sangatkan senang lenang. Inilah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat rehat. Secara sarkastik. Dan rupanya azab dekat neraka ini, dia bukan sekadar fizikal yang menanggung, tetapi emosi. Allah juga memberi tekanan emosi. Rupanya sakit emosi itu sama impak dia dengan sakit fizikal. Cuba kita buat eksperimen. Tapi eksperimen ni bahayalah. Kalau kita ada lebih dari 2 orang anak, okay? Kalau ada 2 orang anak, seorang anak tu hari-hari kita jentik dia. Kita jentik dia. Seorang lagi kita tak usik fizikal. Tapi kita maki dia. Sakitnya sama. Sakit dipukul dan sakit dimaki sama. So sekarang Allah bukan sekadar memberi tekanan fizikal, tetapi tekanan emosi. Ayat-ayat dengan penuh sarkastik, dengan penuh sinis dan sindir. Malaikat yang menjaga juga menurut arahan yang sama. Ada satu ketika orang-orang yang masuk neraka ni minta dengan malaikat, mintalah pada Tuhanmu. Dia kata, tolonglah minta pada Tuhanmu untuk kurangkan sikit aja azab ni. Malaikat tu jawab, mintalah sendiri. Itu kan sangat
sangat sarkastik. Kau nak minta, mintalah sendiri. Dan permintaan kau sia-sia. Wow. At least tolonglah orang kena azab dah ni. Takkan tak ada rasa simpati pada orang yang tengah kena azab? Tak ada. Langsung tak ada simpati. Tadi saya nampak ada satu soalan. Untuk ayat 28 tu, boleh ke kita katakan amalan zikir pagi dan petang tu amat dituntut dalam aktiviti harian Okey. Zikir ni, zakara maksudnya ingat. Zakara ni maksudnya ingat. Dan ingatan dekat sini dalam bentuk bagaimana kita boleh hubungkan dunia kita dengan akhirat. Bagaimana kita boleh hubungkan dunia kita dengan perkara ghaib. Dengan Allah terutamanya. Tak kala kita nak suap makanan, kita bukan sekadar merasakan lazatnya hidangan tu, lazatnya makanan, tetapi kita merasakan betapa bersyukurnya kita tak kala orang PKP yang lain ada ibu yang sanggup mencuri untuk bagi anak dia makan. Tapi Allah masih beri kita nikmat untuk makan. So setiap kali kita suap, ingatan kita, terima kasih Allah bagi aku kesempatan untuk makan. Itu bentuk zikir ingatan tu. Ingat pada Allah setiap masa. Apa yang kita buat? Dan ulama dahulu, kehidupannya begitu. Apa yang dia buat, dia ingat Allah. Cuma dalam bentuk apa? Kalau dia merasa kagum dengan Allah, kan, merasa kagum dengan Allah, dia akan baca subhanallah, subhanallah. Kerana perkataan subhanallah tu merasa kekaguman pada Allah, nak mensucikan Allah. Dan kalau dia rasa, aku rasa seronok sangat merasakan nikmat Allah tu, maka dia zikir apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bukan macam kita duk buat subhanallah, 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 tapi hati kosong. Mereka baca macam tu di hati ni ada rasa. Sebut Alhamdulillah, hatinya merasa syukur. Setiap kali sebut Alhamdulillah, dia akan pergi ke setiap satu nikmat yang dia rasa ini nikmat luar biasa. Apa nikmat luar biasa yang kita dapat hari-hari? Dapat minum tu nikmat luar biasa. Dapat bangun kan daripada katil, duduk dan bangun berdiri, itu nikmat luar biasa. Berapa ramai orang terbaring stroke, ICU, kena COVID sekarang ni? Ramai. Tapi Allah pilih kita untuk kekal sihat. Itu nikmat luar biasa. So barulah membekas perkataan Alhamdulillah tu. Dan bila dirasakan Allah tu sangat besar, maha berkuasa, lalu dizikirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sekadar lip service, tapi kita rasakan sesuatu, benar-benar ingat. Bukankah kadang waktu kita bercinta dulu, kita pula bercinta. Waktu saya bercinta dulu dengan orang rumah, kadang call tak dapat, dia tengah kuliah mungkin, tapi saking rindunya, kita panjatkan doa, ya Allah aku rindu pada dia. Itu ingatan tu. Kerana kita ingat itu, kita buat sesuatu, kita bertindak. So, bila kita ingat Tuhan, kita akan bertindak. Problem is, kita tak ingat. Tak ingat pada Tuhan. Lebih dahsyat daripada itu, sudah, ada Ustaz Zulhairi Ustaz. Lebih dahsyat daripada itu, bukan sekadar tak ingat. Kita malah mengagungkan makhluk lain. Malah kita tanam pula pada anak-anak kita bibit-bibit itu. Apa dia?
Oh, cuba tengok pakcik sebelah tu. Oh, cuba tengok kita punya ahli parlimen. Baik sangat. Waktu COVID ni dia ingat kita, dia tolong kita, dia bagi kita beras. Sedangkan yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatan pada Allah itu perlu diutamakan berbanding kita nak puji orang lain. Dahsyat. So, ayat-ayat yang semacam inilah yang memberikan kepada kita realiti. Kan, realiti hidup ni. Sebab ada orang tumpuannya hanya untuk apa yang dia patut dapat. Kerja 12 tahun, 14 tahun, tak naik-naik pangkat. Lalu dia dia punya chanting ataupun dia punya gumaman hari-hari. Kenapa aku tak naik-naik? Aku patut dah layak. Adakah naik pangkat tu matlamat utama hidup dia? Dunia. Atau dia sepatutnya lebih sering bersangka baik pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan qadar Allah. Kadar yang Allah tentukan untuk dia waktu itu. 13 tahun tidak naik pangkat, itu kadar yang Allah tetapkan. Sekarang ni kita nak komplain siapa? Nak komplain kita punya jabatan, sumber manusia kita yang terlepas pandang kita tak naik pangkat, atau kita nak komplain kadar ketetapan Allah pada kita? Oh, lain. Maka jawapannya apa? Wasbir nafsak. Sabarlah diri. Tahanlah diri. Tak lama pun. 10 tahun, 20 tahun je kita bakal hidup lagi. Selepas itu, kita akan diadili. Wallahu a'lam. So kalau kita nak teruskan, saya nak teruskan 2 ayat Ustaz. yang saya rasa perlu kita tengok berkaitan dengan pemilik 2 kebun. 2 ayat. Okey. Ayat 31 tentang syurga. Ayat 31 tentang syurga, tentang nikmat, tentang jannah, kebun. Lalu Allah datangkan contoh bagaimana seorang pemuda yang memiliki kebun yang sempurna di dunia. Tengok bagaimana Allah susun tanasub tu. Tanasub ni apa? Munasabah, keterkaitan yang kuat. So bila kita baca Quran ini, kita tak rasa benda tu terasing. Dia ada kaitan yang kuat. Bila Allah cerita syurga, Allah datangkan pula ayat selepas tu. Contoh, ada 2 syurga dunia yang korang kena perhati. Wadrib lahum. Kami datangkan contoh. Wadrib lahum, dan berikanlah mereka satu misal. Rajulaini. Wadrib lahum masalah rajulaini. Misal 2 orang lelaki. Ja'alna li ahadihima. Kami yang jadikan salah seorang daripada keduanya. Jannataini, memiliki 2 kebun. Min a'nab, kebun tu daripada anggur. 2 kebun anggur. Wahafafnahuma, lalu kami wahafafnahuma. Sengaja ditekan na tu kerana ini kuasa Allah. Siapa yang bagi? Allah. Siapa yang jadikan? Allah. Siapa yang kelilingkan? Hafaf ni keliling, dipagari. Wahafafnahuma, kami pagari, kami kelilingkan kedua kebun itu binakhlin, dengan pokok kurma. Waja'alna, dan kami jadikan bainahuma zar'a. Bayangkan 2 plot tanah. Okey, 2 plot tanah, kebun kurma. Kebun anggur yang dipagari pokok kurma. Di tengah-tengah plot tanah itu ada 3 plot tanah.
Paling kiri dan paling kanan kebun. Kebun. Di tengah-tengah zar'ah. Apa dia zar'ah ni? Tanah yang cukup subur, campaklah apapun hidup. Zar'ah selalunya tanaman kontan, sayur. Dan tanah tengah-tengah ni sangat subur. Zar'an. Kiltal jannataini. Seluruh kedua-dua kebun itu, kilta, satu perkataan yang rare Allah guna. Kilta, kata akar dia kul, semuanya. Kalau surah sebelum, surah Isra', Allah sebut tentang buat baik pada kedua orang tua. Apa ayatnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Ayat 23. Okey? Ahaduhuma au kilahuma. Salah seorang daripada keduanya atau kilahuma. Perkataan tu pelik. Biasanya bilangan ahaduhuma au ithnahuma. Salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya sekali. Tapi Allah kata au kilahuma. Kata akarnya kul. Semua. So melayan mak bapak ni, tak kala mereka tua, layan salah seorang daripada keduanya atau keduanya seluruhnya. Jaga dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jaga fizikal dia, jaga emosi dia, jaga intelek dia. Dan tolong jaga spiritual dia. Seluruhnya tu kena jaga. Bukan hanya sekadar, oh aku dah bagi duit belanja dah. Okeylah, lepas tanggungjawab. No. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Terutamanya sewaktu dah tua itu, fala taqul lahuma uffin. Sebut pun tak boleh. Tu menariknya bila Allah guna perkataan kul instead of keduanya. Tapi kilahuma. Di sini kiltal jannatain. Seluruh kebun tu atat ukulaha. 100% boleh dimakan. Ataupun 100% hasilnya menjadi milik pekebun ni untuk dimakan. Macam semalam, Ustaz Syahmi bagi tahu tentang pemilik kebun tu dapat hasil. Sebab kadang kebun yang kita ada tak mungkin boleh hasil 100%. Ada dimakan semut, dimakan burung, ada yang jatuh bonyok. Ini atas ukulaha. 100% dia dapat manfaat, boleh dimakan. Walam tadlim minhu syai'a. Dan dia tidak dizalimi sedikit pun. Tak ada buah yang jatuh daripada kebun dia tu, anggur tu, yang melompat ke tanah orang lain. Tak. Tidak dizalimi. Pekerjanya pun sangat amanah. Tak ada culas. Walam tadlim minhu syai'a. Fajjarna khilalahuma nahara. Oh, by the way, antara kebun-kebun ni kami salirkan sungai di tengah-tengah. So ada 3 plot tanah, di tengah-tengah tu ada sungai yang mengalir. Dia tak perlu buat sistem vertigasi untuk alirkan air. Tak.
dah ada sungai siap-siap nak cari air senang. So itu gambaran jannah di dunia. Gambaran jannah yang sempurna di dunia. Kenapa sebut sempurna? Cuba cari tanah yang boleh tanam anggur dan kurma bersama. Anggur nak ditanam tu kawasan yang sejuk. Berbeza dengan tamar, kawasan yang panas. Tapi kebun ini memiliki keduanya. Ada ulama yang kata ini metafora kot. Tak mungkin ada kebun macam ni. Cumanya tak kira sama ada dia metafora atau tidak. Ada pengajaran yang paling penting. Kenapa Allah jelaskan kebun itu begitu detail? Malah, kalau kita tengok dua ayat tu, ayat 32 dan 33, bulatkan perkataan bainahuma. Pada ayat 32 ada perkataan bainahuma. Jadikan itu perkataan yang di tengah-tengah, middle, center, bainahuma. Cuba kira berapa kalimah daripada bainahuma ke belakang sampai wadrib. Wadrib 1, lahum 2, masalan 3, rajulaini 4, ja'alna 5, li'ahadihima 6, jannataini 7, min 8, a'nabin 9, hafafnahuma 10, binakhlin 11, waja'alna 12. Cuba kira pula daripada bainahuma sampai nahara. Zar'an 1, kilta 2, jannataini 3, atat 4, ukulaha 5, walam tazlim 6, minhu 7, syai'an 8, wafajjarna 9, khilalahuma 10, walam 1, tazlim lagi 1, nahara 12, khilalahuma 11, nahara 12. Bainahuma di tengah-tengah. Allah bukan sekadar menceritakan kebun itu perfect, tapi gaya Allah ceritakan juga dalam keadaan sangat seimbang. Malah orang itu dapat nikmat tu 100%. Tuan-tuan, kita dapat nikmat sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa orang anak kita ada? Semua sempurna, cukup sifat. Dan ada mungkin yang yang dapat itu kita merasakan tidak sempurna. Itu nilaian kita. Tapi bagi Allah itu cukup sempurna. Melengkapi hidup kita. Nikmat-nikmat yang kita dapat ni 100%. Dan dalam keadaan sangat balance. Kekayaan yang kita dapat tidaklah kaya sampai kita jadi macam Firaun. Dan tidaklah miskin sampai kita meracau, menyalahkan Tuhan. Kita dapat ni sangat seimbang, sangat balance. Lalu kenapa tak ingat Tuhan? Itu antara ibrah yang besar. Cerita tentang pemilik dua kebun. Kenapa Allah pilih kita untuk dapat nikmat ini? Sedangkan Allah kata apa tadi di awal? Rajulaini, 2 orang. Salah satunya dapat. Ja'alna, kami bagi kepada salah seorang. Wow. Kita ada kawan-kawan sekelas. Dulu kelas kita mungkin 40 orang, 50 orang. Kawan satu U, beratus orang, satu dewan kuliah. Tapi Allah pilih kita
Allah pilih saya untuk jadi imam masjid negara. Sedangkan kita tahu ada kawan-kawan kita ni yang lebih baik bacaannya, yang lebih hebat hafalannya. Kenapa Allah tak pilih dia? Kenapa saya? Sama macam kepemilikan kebun ini. Allah kurniakan. So bagaimana kita bertindak terhadap kurniaan kita. So tuan-tuan dan puan-puan, begitulah sedikit sebanyak tentang bila kita masuk cerita kedua ini. Cerita pertama tentang keimanan yang kukuh utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka siang dan malam mengingat, mencari, mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi tahu tentang mereka-mereka yang suka ikut hawa nafsu, biarkan dia, dan nanti dia akan kembali kepada tempat rehat yang paling buruk. It's okay. Dan bagi mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, dan target dia untuk jadi ahsana amala. Cuma ahsana amala ni saya suka mengaitkan dengan surah Mulk, kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang paling baik, bukan amalan yang paling baik, amalan yang lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu mana amalan kamu yang lebih baik. Bukan paling baik, bukan al-ahsan, tapi ahsana. Al-ahsan tu the best. Ahsan, getting better. Okay. Bila disebut tentang ahsana amala, Allah tidak pernah suruh kita untuk membuat perbandingan dengan orang lain. Allah tidak pernah suruh kita buat perbandingan dengan orang lain. Ahsana amala ini, macam mana kita nak tahu amal itu getting better? Kita banding dengan apa yang pernah kita buat. Kat situ kita boleh tahu amal kita itu getting better atau tidak. Hanya kita yang tahu. Dan itu lebih less stress. Rasa tak stress sebab kita bertanding dengan diri kita. Tolong jangan bandingkan kita dengan orang lain. Dia lahir daripada mak bapak berbeza dengan mak bapak kita. Tolong jangan banding kita dengan adik-beradik yang lain. Kromosom yang turun pada dia berbeza dengan kromosom yang turun pada kita. Sebab bila kita buat perbandingan dengan orang lain, pertamanya kita mengundang stres yang tinggi. Yang kedua, kita tidak compare apple to apple. Sebab boleh jadi dia bukan apple. Kita apple, dia mungkin timun. Dia mungkin tembikai, tak sama. Sebab tu lihat pada diri kita, amal yang kita laksanakan, apa yang kita buat. Nasihat Ustaz Syahmi semalam sangat berbekas di hati saya. Dia kata tentang bila Allah sebut pasal amal, Allah kata ahsan. Bila Allah sebut tentang zikir, Allah kata katsira. Dia sebut tentang amal, sifat dia ahsan, lebih baik. Tapi bila sebut tentang zikir, wa dzakarallaha katsira, wa dzakarallaha dzikran katsira, dan ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Bila ingatan pada Allah, dia akan melibatkan kuantiti, berapa banyak. Berapa banyak kali kita ingat. Tapi bila melibatkan perbuatan kita, amalan kita, dia tentang kualiti. So sekarang kita ada fokus
Untuk amal, ini kita nak kualiti. Bukan berapa banyak kali kita hatam Quran, tapi kualiti kita membaca Quran. Dan hasil daripada kita membaca Quran itu, banyak tak ingatan kita pada Allah. Kuantiti itu berapa banyak ingatan kita pada Allah. So, anda rasa saya ada masa untuk pening kepala? Nak banding dengan orang lain? Tak perlu. Kita buat perbandingan dengan diri kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz ulas berkenaan dengan ahsanul amala tu berkaitan dengan kumpulan grup kita orang jugalah kan. Di mana kita dapat nama tu memang kita dapatkan daripada surah Al-Mulk tu lah kan. Jadinya mungkin bertepatan jugalah apa yang Kak Syida lalui lah di pengalaman Kak Syida daripada awal penglibatan Kak Syida dengan masjid. Dan di sinilah sekarang Kak Syida, daripada masjid, di sinilah sekarang ni. Bermula dari masjid, di sinilah tempat Kak Syida sekarang ni. Allah lorongkan jalan Kak Syida kat sini. Walaupun tidak terlibat dengan masjid, tapi lorong dakwah tu luas. Bukan setakat di masjid tu berdakwah, tak semestinya ada title, tak semestinya ada nama, tak semestinya ada pangkat, tapi terpulang pada kita untuk memanfaatkan Allah bagikan peluang-peluang tersebut. Terima kasih Ustaz. Penjelasan Ustaz itu orang kata mungkin sedikit banyak macam mengetuk pada Kak Syida jugalah. Alhamdulillah semoga Kak Syida lebih berpandai ada, lebih menerima benda ini semua 100% infinitif dari Allah. Bukan daripada Ustaz, bukan daripada masalah daripada orang-orang lain, tapi lorong Allah dah tentukan ini semua. Apa pun alhamdulillah dengan jalan ini, di sinilah kita berada dengan dapat bertadaburi ayat surah Al-Kahfi ni kan. Sekiranya sahabat-sahabat ada soalan, silakan ya. Masa kita pun dah 11.40, mungkin ada nak ke dapur semua kan, masak semua kan. Ada apa lagi Ustaz kan nak sampaikan pesanan ke rumusan ke apakah? Tak ada, nanti habis silibus. Okey, insyaAllah Ustaz, kita rasa dekat tulas dulu untuk hari ini kan. Kita sambung lagi pada minggu depan pada ayat seterusnya, ayat 34 Ustaz, tak masuk lagi Ustaz ya. So maksudnya untuk sesi akan datang berkenaan dengan dua kebun ni lah ya. Kan? Pemilik dua kebun. Dengan itu Kak Syida tutup sesi pagi ni dengan nafas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kita endkan sesi kita ni tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Terima kasih semua, minta maaf semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Terima kasih Syida. Ustaz dan Kak Syida. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Terima kasih. sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Syida, Ya. saya nak, okey, MCI pun ada slot pagi ni pukul 9.30 kan? Ya Kak. Tak dapat dielakkan Kak. Tak dapat dielakkan kan. Masuk. Lepas tu dalam pukul 10 saya kejar ke sini pula. Jadi kalau macam ni memang time untuk Syida memang fix ke tak Jumaat ni? Sebab MCI memang hari Jumaat 9.30 sampai pukul 11. Minta maaf Kak, kita tak dapat elakkan sebab kita mulai pada awal pada kita punya kelas kita ni awal lagi daripada sesi pertama pada Ustaz Yusof, itu pun kita dah memang hari Jumaat tu. Kita tak boleh nak elakkan Kak. Memang jadual penuh. MCI kan hari Isnin, Rabu dengan Jumaat. Dia punya slot kan. Hari Rabu Tapi sekarang masa sekarang ni Jumaat je. Hari Senin dengan Rabu tu dia hold dulu. Itu saya tak dapat sebab kita refer pada kelas online pada masa PKP ni kan. Memanglah dulu pun kita elakkan kelas kita fizikal tu cuma Selasa dan Khamis je. Tapi bila Allah uji kita dengan PKP dengan COVID ni, jadi saya dapat idea untuk buat kelas ni masa tu kosong, tak ada siapa-siapa lagi mulakan kuliah online di kawasan country home ni kan. Jadi saya dapat idea nak buat dengan izin Allah, dengan pertolongan sahabat-sahabat juga, kita ada time memang free. Tapi tak boleh macam mana lah Kak, sebab kita dah lama dah kan, dah beberapa bulan daripada PKP tu. Memanglah MCI pun daripada sebelum PKP pun memang kelas dia orang hari Isnin, Rabu, Jumaat pukul 9.30, 11. Sekarang ni dia orang dah mula buat Zoom ni. Yang on sekarang ni hari Jumaat je pukul 9.30 sampai pukul 11. Tadi saya masuk sekejap.
Lepas tu tengok Syida punya kelas ada, saya lari ke Syida pula. Jadi saya tak dapat ikut dua-dua tu. Macam mana tu? Sebab next week mungkin Ustaz Majais kamu ikut. Istikharah lah Kak, istikharah. Ha. Sebab saya kena meraihkan sahabat-sahabat daripada luar juga dalam grup kita ni, grup kita Zoom kuliah tu daripada luar juga, daripada sekitar satu Malaysia, luar negeri pun ada. Tapi saya kena meraihkan orang juga sebab saya dah benda ni dah lama, sebab sebelum PKP lagi pun saya kan, sebab MCI pun tak buat apa-apa kelas sejak Ya, sebab kita dia mula. Ya, sebab kita dah lama dah. Kita tak boleh nak duduk dalam keadaan selesa tanpa satu peringatan daripada Allah kan. Faham tu. Sekarang macam ni, macam hari Jumaat tu memang fit lah pukul 10 sampai Kak. pukul. Time kita memang. Kalau macam minggu depan kalau kelas majlis kamu tu, ada hari Jumaat. InsyaAllah lah. Tu macam mana saya tu nak tak dapat apa Kak. Saya minta maaf. Saya minta maaf banyak pada... Ya? Selalu MCI buat 9.30 sampai pukul 11. Itu sebab saya alihkan masa ke 10 sebab kita menghormati MCI kan, jemaah MCI. Kita menghormati, saya tak nak clash sangat nampak sangat kita. Saya dapat tengok habis lah yang tadi ni. Sebab saya nak kejar Syida punya ni. Jadi kalau macam ni, kalau macam majlis kamu nanti kalau minggu depan ada Jumaat, maknanya saya dapat tengok dengan setengah jam je. Dekat grup tu saya share kat link Telegram sebab kita kuliah kita memang ada rakaman. Dekat Facebook saya pun ada, dekat memang saya maknanya kita akan beralih ke rakaman lah kan. Tapi rakaman tu tak ada soalan jawab lah kan. Itulah. Tapi saya minta maaf banyak-banyak pada sahabat-sahabat masjid Syahid Iman. Saya tak boleh nak adjust waktu lagi dah sebab saya itulah time tu saya adjustkan. Pukul 10 saya gerak untuk bagi ruang pada MCI dululah. Saya menghormati masjid kan sebab saya pun dah benda ni dah lama Kak bergerak Kak. Memang tak boleh buat petang lah macam tu. Oh, petang banyak lagi kelas-kelas lain Kak sebenarnya. Banyak lagi kelas yang kita akan sampai malam. Saya nak ni pencerahan saja. Boleh Kak, tak ada masalah. Sebenarnya kan Zoom kuliah ni celik mata je kan dah ada sampai tengah hari, petang malam pun ada Kak. Nak tak nak kita ni. Bukan sebenarnya kita kalau kita nak live tu lah, live tu. Yelah sebab live tu lah sebab kita boleh rakaman tapi rakaman tu tak boleh kita nak menghargai sangat sebab benda tu dah lepas kan. Kita ada kerja lain, nak kerja-kerja buat rakaman ni kan. Saya minta maaf Kak. Saja sudah, terima kasih. Saya terpaksa sebab kita dah mulakan lama dah. Kalau ikutkan yang di saya kelas Ahsanul Amal ni pioneer daripada sekitar Rawang ni. Jemaah daripada Masjid Rawang pun diorang pun tak mula, tapi kita mulakan dulu. Grup kita mulakan dulu kuliah online ni jadi. Jadinya MCI pun dia baru lagi buatkan. Jadi saya tak dapat bagi kompromi lah, bukan kompromi. Maksud saya sebab benda ni dah ada dia punya crowd sendiri, dia dah ada anak murid sendiri, ustaz-ustaz pun dah ada dia punya follower dia sendiri. Jadinya kalau kita semata-mata kita nak ubah, tak apa, masing-masing rezeki masing-masing. Saya serah pada Allah sebab apa yang Allah bagi ni semua dorong pada Allah. Dan saya tak dapat nak saya memang kita dah ada benda ni semua kan. Jadi itu semua urusan Allah. Pilihlah mana yang kita rasakan. Pilihlah kita rasa untuk diri kita sendiri. Rasanya kita kat mana kan? Kita dekat mana? Allah letak kita kat mana? Kesuasaan diri kita kat mana? Dengan usia kita yang sebegini ni, kita ke mana kita nak pergi? Adakah sebab saya punya kuliah ni mu'an pada Al-Quran. Memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, hadis dan Al-Quran. Saya punya point saya hadis dan Al-Quran. Sebab selama hari ni saya bertahun-tahun saya belajar, saya tak didedahkan lagi dengan suasana hadis dan Al-Quran ni. Bila direzekikan Allah untuk bersama dengan para asatizah ni kan, jadinya dia orang basic dia orang punya bidang dia Al-Quran dan Al-Hadis. Dan Al-Hadis tu pun kita akan belajar fiqh, kita akan belajar tauhid, belajar akidah, dan Al-Quran ni pun kita belajar akidah, tauhid, fiqh semua ada dalam Quran tu. Jadinya sebab saya sekarang ni masih dah berumur dalam dah 55 kan, 54 sampai 55 lagi dah. Masa saya dengan Al-Quran tu macam mana? Saya jadikan diri saya ni sebenarnya kan masa saya tinggal bagi ni sikit untuk saya nak untuk dirikan saya dengan Al-Quran dah. Sampai hari ni saya belajar Al-Quran, baca tajwid sekian-sekian, tapi bila saya baca saya tak mendalami, memahami apa yang diperintahkan oleh Allah. Hari ni ustaz sebut satu-satu. Bila tadabbur Al-Quran, surah Kahfi sekian macam ni, surah Ar-Rahman sekian macam ni. Jadi kita akan bertambah lagi, orang kata mendalami kecintaan dan rapat. Kan kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita dalam kubur di akhirat nanti. Itulah matlamat saya sebenarnya Kak. Kenapa saya buat kelas tadabbur ni?
Saya minta saya mohon pada sahabat-sahabat MCI fahamlah keadaan sekarang kan, sebab kita pun tak boleh minta nak clash dengan diorang semua kalau boleh kan, tapi tak boleh buat macam mana dah, masing-masing ada crowd masing-masing insya-Allah. Saya difahamkan di MCI pun ramai juga yang follow kuliah-kuliah MCI kan. Sahabat-sahabat masjid, sahabat-sahabat country room memang dia ke sana je. Yang untuk kuliah Ahsan Amal ini banyak orang luar lah, banyak orang luar daripada country home. Kau tengok kalau group tu kan, grup Zoom tu kan, orang bukan sahabat-sahabat kita country home yang ramai dalam tu, tapi orang luar pada country home. Kan? Akak ada kan grup Zoom tu kan? InsyaAllah Kak, kita jumpa lagi insyaAllah Kak ya. Minggu depan pula ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir kalam kita pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keberadaan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat pada hari Isnin nanti kuliah hadis oleh Ustaz Zuhairi ya. Okey. Alia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syida, terima kasih. Sama.